Okey. Jadi malam ni kita akan belajar pasal goal. Kita akan bukan pasal goal lah. Saya akan ajar tentang direction. Tapi kita buat dekat goal. Okey. So saya dah ajar support resistance, saya dah ajar trend line. Jadi kita akan pakai benda tu je untuk analisis. Okey. Okey, saya bagi contoh Alright. So bila kita main setup ni, dia ada dua jenis tau. Satu reversal, satu continue. Follow trend. Faham tak? Okey, macam sini kita tunjuk. Buka besar sikit. Okey, kita start daripada sini. Contohlah kat sini kan. Okey, nampak tak? Ini namanya trend tau. Trend bullish. Nampak dia menaik. So apabila dia menaik, kita follow je buy. Follow buy. Faham? Jangan cari reversal. Ramai orang dia suka kan. Ni tengah bullish ni. Tapi bila dia turun, naik, dia gatal nak sell. Faham? Jadi bila kita trade forex ni, kita kena follow trend. Okay? Okay, saya bagi contoh Okay, macam ni kan. Nampak? Ni dia ada breakout resistance, betul tak? Lepas tu dia turun, dia naik lagi. Faham? Dia turun, dia pecah resistance, dia turun, dia naik lagi. So, dia punya key dia is dekat support dan resistance. Okay, saya bagi contoh Okay. Nampak tak zone saya marking ni? Alright. So, harga turun tau. Nampak tak? Dia turun. So, bila dia turun, dia pecah apa? Dia pecah SNR kan? Dia pecah support. Dia pecah support kan? So, ramai orang mesti ingat sell. Betul tak? Tapi padahal dia belum sell lagi. So, kita tengok dekat lower time frame. Okay. Nampak tak? Kalau kita masuk H1, dia turun, dia naik, lepas tu dia turun. Nampak? Sekarang ni trend dia dah menurun. Okay, trend dia dah menurun. Kita nak buy kat sini, boleh ke? Tak boleh. Sebab apa? Bahaya. Sebab trend tengah sell. So, apa yang perlu kita buat? Kita kena tunggu ada satu breakout dekat lower time frame. Faham tak? So, macam mana? Korang kena masuk M30 atau M15. Okay, nampak tak sini? Ingat tak saya ada ajar support dan resistance. Support dan resistance, nak marking dia kena cari satu breakout yang kuat ataupun rejection yang kuat. Betul? Okay, so kalau korang lihat, okay, harga masuk support. Betul. Tapi kita nak buy. Tak boleh. Sebab kalau kita buy, kita lawan trend. Betul tak? So cara dia apa? Kita kena tunggu satu confirmation. Iaitu apa? Harga kena naik dan pecahkan resistance baru betul sell. Faham tak? Okay, sekarang ni mana resistance? Saya nampak resistance kat sini. Nanti sini nampak. Saya nampak sini. Okay, kenapa sini? Sebab nampak tak sini ada harga junam yang kuat. Dia kena break harga kalau naik, dia kena break satu zone yang ada rejection yang kuat yang mengejut. Faham tak? Nampak macam ni. Kalau korang tengok, nampak tak? Dia reject terus batang macam ni. Saya tak nak reject yang kecil-kecil macam ni. Ini tak kuat. Ini bukan SNR. SNR dia kena ada satu rejection yang kuat. Faham tak? Jadi, apabila harga reject daripada support, dia naik dan dia pecah zone ni, baru boleh buy. Faham tak? Selagi dia tak pecah, kita
tak boleh buy. Faham? Alright, saya bagi contoh lain. Kita tengok kat harga semasa lah, harga semasa. Okay, nak bagi korang clear. Okay, nampak tak ni dia turun? Saya clear chat dulu. Okay, dia turun, dia naik, dia turun lagi. Okay, sekarang ni direction adalah sell. Momentum sell, turun, sell, sell. So nak buy adalah bahaya. So kita kena keep on sell, keep on sell, keep on sell. Okay. Jadi okay, kita marking Okay, sini ada support yang dipecahkan. Betul. So sini ada satu resistance kita. Okay, kita masuk H1. Apabila kita masuk H1, okay, kita kaji Kita kaji, kita nampak harga turun dan turun, nampak dia naik dengan kuat kat sini. Patutnya dia turun sini dia naik dengan kuat. So kita mula-mula kita marking sini lah. Kali dia turun, dia pecah zone ni, dia pergi zone lagi dalam. So ni marking. So kita marking sini satu support. Ini kira harga pada rendah lah kan. Okay. Kita marking ini. Okay, ini support. So nampak tak? Ini harga resistant dekat H4. Tapi kita resistant terdekat kita ambil sini lah. Okay. Nampak So nampak tak? Sekarang ni direction tengah sell tau. Kan sell kan. Sell. So nampak? Dia junam. Dia naik balik, kita sell. Faham? Kita sell. Tolak, kita sell. Sampai dia turun. Dia turun, dia pecah bawah ni. Dia naik balik. Okay, sekarang ni harga kat support. Faham tak? Resistant dah tolak harga sampai support. Okay, sekarang lepas tu kat support ni, kita nak buy. Tapi kita tak boleh buy. Sebab tak ada confirmation. Kita takut kita buy, dia turun lagi ke bawah. Macam ni. Okay, so kita kena tunggu ada satu breakout yang kuat. Dan breakout tu kena pecahkan resistant. Betul? Okay, so kat mana resistant? Okay, kalau saya akan nampak resistant kat sini. Okay, kenapa saya marking sini? Sebab sini ada satu rejection yang kuat. Nampak? Ada rejection yang kuat. So, selagi harga kat bawah ni dia tak pecah, kita tak boleh buy. Faham tak? Nampak dia turun sini, kita tak kisahlah orang nak ambil pucuk ke, nak ambil akar ke apa kan. Kita nak trade dengan selamat. Okay. So kita biar dia dah naik, dia turun, dia pecah atas. Nampak? Dia pecah resistant ni. Dia turun, nampak dia dah bertukar trend. Okay, sekarang ni trend dah buy. Nampak tak? Nampak tak trend buy? Bila trend dah buy, dia best tau bila kita trade follow trend. Nampak tak? Ini resistant kan? Nampak ni resistant. Dia pecah resistant. Lepas tu dia pergi kat resistant ni, dia reject. Dia sampai sini kita buy lagi. Faham? Buy lagi. Ini namanya trade follow trend. Nampak tak? Dia pecah resistant. Ni resistant Dia pecah resistant yang kuat. Dia turun, kita boleh buy lagi. Buy. Okay, saya padam semua ni dulu. Saya padam ni semua dulu. Okay, so kalau korang tengok, dekat atas ni, ada zone Okay, korang tengok sini. Okay, sekarang ni, direction sell tau. Kan direction sell. Sell, lepas tu dia pecah support. Dia pecah support. So ni adalah resistant tempat kita sell. Tapi bila dia sampai support bawah ni, ini dah jadi resistant kan. Dia sampai support bawah ni, dia naik balik. Dia naik, okay kat sini, boleh ke kita sell? Momentum tengah buy ni. Faham tak? Momentum tengah buy. So apa kita kena buat? Kita kena tunggu satu support ataupun resistant
yang dipecahkan. Faham tak? Okay, so macam mana nak cari? Kita kena masuk lower time frame. Kita kena pecah kat situ. Okay, saya cuba cari trend line, ada tak? Nampak? Ada trend line. Okay. So kat sini, dia naik, momentum tengah buy ni. Kalau kita sell, memang kita kena. Okay, so ini dia dah pecah trend line. Kita masuk M30. Okay, M30. Kita nampak price buat double top tau. Betul tak? Dia buat double top kat resistance dekat trend line. Dia junam. Okay, nampak tak ni? Ini adalah support. Nampak saya marking kat sini. Dia naik dengan kuat. So dia dah pecah sini. Dia naik kat sini kita sell. Faham tak? 100 pip. Clear tak? Faham tak? Selalu signal memang long term ke? Sebab tengok ada sampai 50-100 pip. Dia depends kat signal. Ya, saya dengar. Okey, kurang faham Okey. Boleh. Sekejap. Sebelum ni nak tanya, korang ready marking tak SNR? Masuk tak kelas saya yang sebelum ni? Okey. Tak apa. Macam ni. Saya explain Dia macam ni. Korang tengok Saya padam semua ni. Sekejap. Ni siapa conteng ni? Okey, tak apa. Suara okey tak? Macam ni saya explain. Dia macam ni tau. Dia kita trading ni ada, saya tulis trade, follow, trend. Jangan cari reversal. Okay, trade, follow, trend. Jangan cari reversal. Alright. Saya main kat harga semasa lah kan, jelas sikit. Kita nampak tak? Sini, ini turun, nampak tak? Turun, naik, turun, naik, turun. Maknanya apa? Maknanya downtrend. Faham tak? Bila downtrend, kita tak boleh cari buy. Ini H4 lah, H4. Boleh cari buy tapi sekejap je. Okay. So, kita marking, kita masuk H1. Masuk H1. Okay, so kat sini kita nampak waktu macam ni, harga macam ni kan. Okay, harga macam ni. Apa yang kita boleh nampak adalah sini ada support yang dipecahkan kan. So kita marking support ni. Okay, kita marking support. Ada dua support yang dipecahkan. Lepas tu saya marking dua. Okay. Jadi kita masuk M30. Okay, kita cuba kaji. Okay, nampak tak? Dekat M30 ni, dia turun kat sini, betul. Lepas tu dia turun lagi, sebab downtrend betul tak? Lepas tu dia turun lagi. Okay, nampak tak? Kat sini ada apa? Saya tunjuk contoh Nampak tak sini ada apa? Sini ada satu. Okay, contoh harga kat sini kan. Sini ada satu resistance yang kuat tau.
saya kena pasti resisten. Okay, sekarang ni kita contohlah sebabkan dia dah turun banyak, dia mesti naik sikit betul tak? So kita nak cari buy. Okay, tapi kita tak boleh buy sebab kita dah lawan trend. Jadi kalau kita nak buy juga, kita kena pastikan harga naik pecah resisten. Faham tak? Okay, so saya nampak sini adalah resisten. Saya akan explain nanti kenapa. Okay. Dia macam ni tau. Korang kena cari resisten dan support yang ada candle panjang. Faham tak? Candle panjang. Faham tak? Yang turun mengejut, naik mengejut. Faham tak? Faham tak? So jadi yang terdekat dengan kat bawah ni lah. Contoh ni support kan. Kita anggap ni support. Okay. Jadi harga dia kena pecah ni dulu tau. Baru kita boleh buy. Faham tak? Okay, kita masuk M15. Kita masuk M15. Apa kita nampak? Okay, yes. Nampak tak? Gold. Dia pecah resisten. So sini support. Ni resisten kan. Apabila resisten dipecahkan, dia menjadi support. Betul tak? So dia turun, dia naik. Faham tak? So sekarang ni trend adalah buy. Tapi untuk sementara. Faham tak? So dia pecah ni, kita ada confirmation. Boleh buy. So dia turun sikit, kita buy. Buy nampak? Dia naik dengan kuat. Dia pecah resisten ni pula. Betul tak? So kita boleh buy. Kita boleh buy. Buy. Nampak tak belah sini ada apa? Ada resisten, betul tak? Ada resisten. Okay, lepas tu contoh. Sekejap. Sekejap Okay. Alright. So, kita nak sell kat situ. Boleh ke? Tak boleh. Sebab bahaya. Faham tak? Sebab sekarang ni, momentum tengah sell tau. Momentum tengah buy buat sementara waktu. So, kalau kita nak terus sell, bahaya. So, apa kita kena buat? Kita kena tunggu price break satu support. Okay, jom kita cuba cari mana support tu. Okay. Kita masuk M30 dulu. M30. Okay, kita masuk M15 lah. Okay, dekat M15. Okay, ni adalah support dia. Sekejap, saya masuk M4 untuk lagi jelas. Nampak tak sini? Ada candle naik dengan kuat. Okay. So kalau kita nak sell, kita kena make sure dia pecah sini baru kita boleh sell tau. Tapi dia pecah, dia terus junam. Sebab apa? Sebab momentum adalah sell. Tapi tak apa, harga mesti akan datang balik punya. Nampak tak? Dia datang balik. So nampak dia turun. Kan? Dia turun. Bila dia macam ni kan, nampak tak? Sekarang ni direction besar sell. Lepas tu direction kecil pun sell. So kalau macam ni, dia sampai resistance sikit je kita sell. Sampai resistance kita nampak tak? Dia naik, kita sell. Dia turun, dia naik, kita sell. Sell sampai kat bawah ni. Kan? Contohlah bawah ni kan. Okay. So, kita nak buy boleh ke? Tak boleh. Sebab apa? Sebab direction tengah sell. So, apa perlu kita buat kalau kita nak buy? Kita kena make sure dia pecah zone ni dulu. Faham tak? Okay. Dia kena pecah satu resistance sebab kita nak buy. Sebab direction tengah sell. Pecah satu resistance buy yang kuat.
Nampak? So dia pecah, nampak tak? Dia pecah resistor ni, dia turun, dia naik. Dapat 50 pip. Clear tak guys? Faham tak? Korang faham tak cara saya explain? Ke korang tak faham cara nak marking SNR tu? Faham dia macam tu je. So ramai ada problem nak marking saya bagi contoh faham. Tapi korang tahu SNR kan? Tak apa, saya ajar SNR saya punya usaha Sekejap, saya tunjuk. Kita clear chart. Kita clear chart. Kita tengok entity nampak tak? Harga turun. Lepas tu kita nak, contohlah kita nak buy kan. Direction tengah sell ni. Kita nak buy. So apa kita kena buat? Nampak tak saya marking macam ni? Saya akan marking sini tau. Nampak tak? Ni, nampak tak saya marking sini? Nampak tak? Saya marking zone yang dia pecah. Sekejap, saya lukis macam ni tau. Dia junam lagi kan. So direction tengah sell. So harga dia kena pecah resistor ni. Baru kita boleh buy. Faham tak? Lagi harga tak pecah, dia naik kan. Dia sampai level 2. Kalau direction tengah sell, dia mesti turun balik. Faham tak? Dia kena pecah. So sekarang ni, benda ni pula, korang kena marking dekat benda yang dijunam macam tu. Faham tak? Dia punya turun daripada resistor tu, dia turun sebatang. Faham tak? Macam tu. So ini pula, dia naik, dia pecah ni, lepas tu dia naik. Faham tak? Boleh pakai semua time frame. Sebab macam mana nak tahu price? Sekejap saya baca. Ini maksudnya perubahan trend. Yes. Kita nak main reversal, kita tak boleh simply main reversal. Faham tak? Kita kena ada confirmation. Kalau candlestick buat rejection, ada kombinasi lebih, tak boleh. Candlestick buat rejection ke, candlestick buat apa ke, kalau dia tak pecah support dan resistance, dia akan continue follow trend. Faham tak? Dia mesti adanya, mesti ada. Nampak tak ni? Sekejap saya padam. Ini ada rejection ni, nampak kan? Dia turun. Nampak tak EU naik berapa pip? EU naik 100 pip. EU pula gold kan? Naik 100 pip. Tapi sambung turun. Faham tak? Jadi, betul saya kata, bila nak trade, kita kena follow trend. Dia pecah resistance, kita sambung buy. Dia pecah support, kita sambung sell. Faham tak? Betul saya explain tadi. Kat sini kan, kalau korang perhatikan, nampak tak? Ini adalah resistance. Kan? Ini adalah resistance. Saya marking 2 sebab dia turun ni dia pecah 2 support. Masalahnya sekarang, kalau korang tengok benda ni, dia berbentuk macam ni tau. Faham tak? Dia pecah support kita. So, ini support. Dah menjadi resistance. So, obviously lah kalau harga datang, kita nak terus bagi sell kat sini. Betul? Tapi, kan bahaya. Kalau kita terus bagi sell, macam ni kalau dia macam ni? Kan dah habis account kita. Betul tak? So, sebab direction is sell. Tapi momentum tengah short buy. So, apa kita perlu buat kat sini? Kita kena tunggu dia break
is either trend line ataupun support, lepas tu kita masuk. Faham tak? Kita bagi. Nak selamat, tak payah main pucuk, tak payah main akal ke apa, kita follow SOP. Dia dah pecah, masuk, baru kita hentam. Faham tak? Nampak saya bagi contoh Kalau M30 dah pecah tapi H4 tak pecah, dia setiap time frame ada jalan cerita dia. Faham? Kalau kita tengok H4, ni. H4 macam ni nampak. H4 pun momentum tengah, korang tengok momentum tengah buy tau. Tapi nampak macam mana candle sell masuk sebatang. Sebab apa? Sebab direction betul adalah sell. Faham? So most probably pun dia akan junam ni. Sebab dia dah pecah trendline, dia dah pecah support. Okay, saya masuk balik. Saya tunjuk korang. Kita nak sell kan. Okay, dia kat resistance. Sekarang ni nampak tak? Okay, nampak saya marking sini. Okay, cuba korang perhati kat sini. Korang tengok. Waktu dia junam ni, sini adalah resistance. Kan, betul tak? Sini pun adalah resistance. Nampak? Okay, jadi benda ni tengah sell tau. Sell kan. So kita nak buy tiba-tiba tak boleh. Faham tak? Walaupun dia dah kat bawah. So apa kita kena tahu? Kita kena bagi dia breakout dulu. Faham tak? Okay, nampak ni resistance kan? Nampak tak harga pecah? Pum. Pecah sampai resistance atas ni. Dia dah pecah resistance ni, nampak? Dia akan turun juga. Dia akan turun sekarang ni. Benda ni sebelum ni adalah resistance. Dia pecahkan, dia jadi support. Faham? Sekarang ni adalah resistance. Sekarang ni, nampak? Macam ni, dia macam ni, dia macam ni, macam ni. Nampak dia dah pecah tau. Dah pecah, nampak? Dia turun. Boleh buy kat sini. Lepas tu bila nampak dia dah pecah dua resistance, maknanya momentum tengah buy. So korang makin je lah resistance yang akan dipecahkan. Ini resistance. Betul? Nampak? Dia pecah resistance ni, dia turun, kita buy kat sini. Mana lagi resistance? Cuma marking kan? Okay, marking lagi resistance. Jauh sangat lah, tak apa saya ambil sini. Nampak Dia pecah resistance, dia pergi kat resistance H1 kita. Nampak? Dia junam dengan kuat ni. Kita still boleh buy. Sebab apa? Direction tengah buy. Okay, sekarang ni dia dah sampai kat kita punya tempat nak sell, betul tak? Sebab atas ni tempat sell kan. So kita nak sell boleh ke? Bahaya tau. Nampak tak? Contohlah kalau korang dia junam ni, dia naik, korang sell. Pum je naik balik. Sebab momentum dia masih buy. So kita kena tunggu dia break trend line ataupun break support. Faham tak? So kita lukis lah. Cari SNR, cari trend line, cari benda-benda bersambung. Faham tak? So nampak sini ada trend line, dia dah pecah, dia naik, sekejap saya masuk F15 lah. Nampak? Okay, sekarang guys, apa kita nampak? Kita buka lain. Nampak trend line. Okay, lepas tu di penghujung resistance tu, dia berlanggar dengan trend line. Lepas tu apa lagi dia buat? Dia buat double top dekat trend line. Dekat resistance, dekat tempat trend line, ada buat double top. Okay, sekarang ni kita nampak kat sini ada dua SNR, nampak? Dia nampak? Dia naik mengejut. Dia naik mengejut. Ini pun ni lagi kuat lah. So kita marking sini. So kat sini dah ada dua confirmation.
ada double top, ada buat trend line kat itu, ada kat resistance. So kita bolehlah sell kat sini. Tapi bukan lot besar lah, lot kecil. Total confirmation. Dia junam, dia pecah ni. Nampak? Dia naik, baru dia turun, dia naik, baru kita sell. Faham tak? Yang petak, betul. Yang petak ni saya akan marking daripada shadow sampai body. Kalau lah shadow dia macam ni yang kecil kan, kau nak besarkan, ambil je, dia tak ada betul, tak ada salah. Faham? Nampak macam mana saya main reversal? Saya bagi dia pecah. Kalau nak reversal sell, kita kena bagi dia pecah support dulu. Dia datang balik, kita sell. Okay. Nampak tak macam bawah ni, kita nak buy, reversal buy. Kita kena bagi satu dia pecah resistance, dia datang balik, baru kita buy. Nampak sini. Dia pecah resistance, dia datang balik, kita buy. Dia pecah resistance, datang balik, kita buy. Tak, benda ni boleh pakai kat semua pair boleh pakai. Okay. Nak scalping, nak intraday, semua boleh. Betul. Yes. Korang trade ikut trend tak? Okay. Nak tengok pair lain ke? Kita main gold je Okay, nak main pair lain. Tapi korang faham tak apa yang saya explain? Faham tak? Clear tak? Kita usah gold Usah gold ni, sekejap. Kita usah atas ni lah. Okay, nampak sini. Kita cuba kaji ni kat mana ni? Kita kaji atas ni. Okay. Okay, kita masuk M30. Sekejap. Okay, nampak kat sini. Asal mouse aku ni. Sekejap Okay, nampak tak sini? Sekarang ni direction buy Buy. Okay. Kita start dari sini lah. Saya cuba cari kalau jumpa. Kita try cek sama-sama. Okay, nampak tak? Ni tengah sell tau. Sell. Okay, sampai kat bawah ni. Okay, kita start dari sini lah. Kita turun. Nampak kat bawah ni. Kita tengok sampai tak sampai. Saya takut lower time frame tak sampai. Okay, sampai. Okay. So, nampak tak? Dia turun. Nampak tak sini? Dia rejection dia ni. Dia turun soft. Dia turun dengan kuat. Okay. Sekarang ni, contohlah kita nak buy. Tapi, trend tengah sell ni bahaya nak buy. Okay. So, kita kena bagi dia pecah satu resistance ni. Okay, nampak Nampak? Dia naik dengan kuat. Sini tak boleh buy lagi. Sini pun tak boleh buy. Faham tak? Dia dah pecah, nampak? Dia pecah ni, resistance, dia turun fly.
So sekarang ni kat sini pun okey, nampak sini ada apa? Sini ada resistor tau. Okey, bayangkan harga kat sini. Kan harga kat sini. Ini resistor ni kita punya support yang kena pecah. So dia jadi resistant. Okey. Bila harga datang, harga tengah momentum buy tau. Boleh ke terus sell? Tak boleh. Kalau kita sell, kita kena lah. Nampak? TMC. So apa kita kena buat? Kita kena tunggu dia pecah trendline ataupun pecah kita punya support. Faham? So kat sini saya nampak, mana aku ni buat conteng ni? Ha, ni. So ni support dia. Okay, faham tak? Okay. Harga kena pecah support ni and then dia ke bawah, dia naik balik baru kita boleh sell. Faham tak? Selagi tak ada breakout, you cannot entry. Faham? Saya buat daripada buat zone ikut size shadow pip. Tapi kalau pip tu besar, korang precise lah. Macam ni M30 kan. Korang rasa besar sangat, korang masuk M15, masuk M5 boleh. M5 boleh tapi kena start daripada M30 dulu atau H1. Tak boleh masuk M5. Korang tak tahu direction. Sebab kalau kat M5 nampak naik, kat H1 nampak turun macam mana. Faham tak? Okay, nampak tak? So untuk kita sell, sekarang ni direction tengah sell. Tengah momentum buy. Okay, ni tempat kita sell. Okay, disebabkan tak ada apa-apa pecahan, dia pecah. Kau tahu, setengah orang yang tak tahu, apa dia buat? Dia layer lagi tau. Dia akan layer sell lagi kat sini. Sebab apa? Okay, ni resistant. Layer sell. Padahal dia dah pecah ni. Nampak dia turun, dia naik lagi. Okay, nampak tak ni? Ini ada momentum tengah buy. Bila momentum tengah buy, okay, nampak tak? Saya marking sini. Okay. Saya marking sini. Nampak tak? Dia pecah, dia datang balik, dia naik lagi. Okay, nampak tak? Dia naik, dia pecah apa? Dia pecah resistant. Betul? Makin ni lah main pakai trend. Nampak sini naik lagi. Boleh buy. Nampak sini. Naik boleh buy. Okey, kita tengok sebelah ni apa. Ini adalah resistant. Nampak sebelah ni. Ada resistant ganggu kita sekarang. Okey. Kita tolak. Sekali goal dah sampai resistant. Okey, kita nak sell boleh ke? Tak boleh kan? Sebab apa? Sebab sekarang tengah uptrend. So apa kita kena buat? Kita lukis. Okey, nampak tak apa saya buat? Saya tarik trendline. Okey, nampak? 1, 2, 3. So, kita kena make sure dia pecah trendline ataupun pecah SNR. Lagi bagus pecah kedua-duanya. Kita nampak tak? Dia turun. Kat sini kita tak boleh masuk. Kita kena bagi dia pecah. Okey, dia dah pecah. Dia naik balik. Kat sini kita sell. Nampak? Sini kita sell. Okey. So, dia turun dekat support. Sekarang ni kalau kita nak sell, bahaya tau. Saya dah faham bila nak buy. Tapi kurang faham bila nak sell. Dia sama je konsep buy dengan sell tu. Cuma kalau buy kat bawah, sell kat atas. Faham tak? Okey, sekarang ni kita kat sell pula. Okey, nampak tak sini kan? Dia turun sampai support. Okey, kita nak buy boleh ke? Boleh. Tapi kena make sure dia pecah resistance dulu. Dia pecah resistance baru cerita. Dia tak pecah, nampak tak? Nampak tak? Ini resistance. Nampak tak? Dia naik, dia tak pecah. Apa dia buat? Dia continue turun. Dia turun, dia pecahkan support. Okey, tengok support kat mana? Support kat sini. Nampak tak? Impact daripada momentum sini. Dia turun ke
support, naik ke resistance, nampak dia turun, dia pecah support, dia naik, kat sini kita sell. Faham? Nampak dia turun lagi. Nampak dia turun jenam. Jenam, dia jenam ke mana? Dia jenam ke support. Okay. Kat sini, kita nak buy. Boleh ke? Boleh. Tapi kena tunggu dia breakout resistance dulu. Okay. Dia benda sama je berulang-ulang. Kalau korang faham ni, korang boleh scalping. Korang boleh trade simple je. Alamak, M30 tak boleh masuk lah. M15 tak boleh masuk. Okay, faham tak? Faham tak apa saya cuba sampaikan? So, kena ada soalan. Kena cari support resistance yang paling dekat. Okay, betul. Support resistance yang terdekat. Jangan cek jauh-jauh sangat, betul. Okay, satu, kena cari support resistance yang betul. Faham tak? Okay, SL macam ni. Okay, contoh kan. Okay, ini kita punya box Kita punya box. Dia dah pecah resistance ni. Kita nak buy sekarang ni. So, apa kita kena buat? Dia turun bawah ni, kita buy. SL, bawah daripada box dalam 20 ke 30 pip. Dia senang cerita, lagi besar time frame, SL kita kena lagi besar. Apabila main time frame lagi kecil, setup lagi kecil, SL lagi kecil. And apabila main gold, kena lebihkan 10 pip. Faham tak? Kalau korang main kat GJ 20-30 pip, dekat gold kena 30-40 pip. Faham tak? Okay. So, boleh tunjuk yang belum jadi. Macam mana nak predict. Okay, boleh? Kita tengok sekarang ni kat gold Okay, sekarang ni apa saya nampak? Saya nampak sini ada resistance. Sini ada. Sekarang ni support Nampak tak? Nampak tak zone ni? Zone ni sebelum ni dia block harga. Dia block. Lepas tu bila dia pecahkan, zone ni jadi support. Faham tak? Sekarang ni ini resistance, ini support. So, apa perlu kita buat sekarang ni? Kita kena tunggu dia clear antara dua. Dia nak pecah yang mana. Faham tak? Sebab sekarang ni, ini kat resistance tempat kita sell. Kita nak follow direction. Tapi, momentum tengah masih buy. Tapi seller dah masuk, nampak? Sebatang. So, masuk H1. Masuk H1. Cari kejap apa saya nampak. Nampak ni harga kat sini, betul tak? So, kalau dia pecah bawah ni, apa kita kena buat? Contohlah dia pecah bawah ni. Dia pecah bawah. Dia mesti stop dekat support, betul tak? Ni support, betul tak? Okay, nampak support. Dia stop kat support. Kita kena make sure dia pecah resistance dulu kalau kita nak buy. Faham tak? Okay, sekarang ni kalau dia pecah support ni, maknanya momentum dah sell. Faham tak? Dia dah follow direction atas ni. Macam ni, dia turun, nak sambung gitu pun. Faham tak? So, kita nak, kalau nak buy sementara, kita kena pastikan dia kena pecah resistance dulu. Baru kita boleh buy. Kalau dia naik sini, dia tak pecah, dia akan turun. Kalau dia turun, dia naik atas ni, kita sell lagi. Faham tak? So, kalau dia pecah, naik, kat sini kita sell. Faham tak? Tapi kita kena make sure
Dia pecah satu support, and then dia naik, kita sell. Dia turun, nak pergi mana? Dia pergi sini pula. Nampak tak? Benda sama. Ini kalau dia turun. Kalau naik, dia naik pula. Kita kena tunggu kat sini lah. Ini next. Ini next pit stop dia, betul? Mana lagi next pit stop? Ni pit stop lagi satu. Tapi kalau dia dah naik atas, direction adalah buy. Buat sementara. Sampai sini. Kalau dia pecah sini, maknanya dia akan continue kat sini. Tapi kena follow trend lah. Main trend. Okay? Faham tak? Senang tak? Kan? Korang kena stop cari reversal tau. Jangan, okay, contoh kan. Kat sini je, korang nak sell. Sini je, nak sell. Nanti dulu. Tengok dulu. Faham tak? Macam ni kan. Nampak tak? Momentum tengah buy ni. Okay, dia dah pecah. Dia dah pecah satu support. Dia junam. Dia naik. Kita nak sell, kita kena tunggu dia pecah dulu. Faham tak? Ini kat lower time frame mesti ada. Kita cuba kaji. Saya masuk M15. Okay, nampak tak? Harga naik dengan kuat. Tapi dia masuk resisten. Kalau nak terus sell, tak ke gila? Faham tak? Yes, dapat. Tapi bahaya. Korang try hari ni dapat. Esok korang try tu pecah. Lagi lusa try dapat. Lagi 2 minggu pecah. So tak konsisten. Faham tak? Sekejap, saya cuba cari confirmation. Kita tengok sana ada ke tak. Alamak, tak ada data lah. Sekejap Dia patutnya kat sini mungkin kalau kat M5 ke M1 kan, ada satu candle support yang dia pecah tau. Saya rasa sini lah. Nampak tak candle tu? Yang makin shadow candle tu kan? Nampak dia naik dengan kuat kan? Nampak dia dah pecah ni, naik, baru kita sell. Faham tak? Nampak? Dia naik balik, dia junam. Dia junam, and then dia naik balik. Faham tak? Follow trend. Okay? Korang stop lah cari reversal. Kita main sekarang ni, lepas ni, kita follow trend je. Follow trend saja. Okay? Untuk scalping 30 ke 50 pip, apa recommend time frame? So, scalping itu dah intraday tu. Itu bukan scalping tu. Scalping market bawah H1 ke tuan? Betul. Scalping adalah H1, M30, M15, M5. Intraday H1, H4 daily. Swing daily, weekly dan monthly. Alright. So kalau tapi untuk gold memang scalping besar lah dapat. Confirmation selepas pecah resisten kedua atau support kedua. Itu bergantunglah. Kalau kita tengah nak sell, kita kena bagi dia pecah support. Kalau kita tengah buy, kita nak buy, kita kena bagi dia pecah resisten dulu. Dan dia datang balik, faham tak? Kita bagi dia jalan, dia datang balik kat zone kita, baru kita masuk. Faham? Okay, saya bagi contoh je. Nak contoh lagi ke? Korang dah betul-betul faham ke? Perlukan contoh? Ke kita nak discussion? Sebab kalau semua dah faham, kita boleh main topik lain. Perlukan contoh lagi. Nak tengok mana? Euro USD. Euro USD. Okay.
Alright, so kita tengok USD Okay, kita cuba kaji belah sini. Kita tengok jalan cerita sini. Apa cerita dia? Okay, kalau kita nampak kat sini, tengah downtrend. Downtrend, lepas tu sub, 76. Kita masuk H1. Nampak tak? Sekarang ni tengah downtrend. So, nampak tak? Dia pecah support. Datang balik, kita sell. Kan? Dia pecah support. Sebab kita follow trend, kita tak cari reversal. Nampak? Dia pecah support. Nampak? Nampak tak sini? Dia pecah support kan kuat. Sebatang. Sini pun sebatang. Dia naik, kita sell. Okay, sini pula. Pecah support. Sini ada, sekejap, saya buat MTT pula. Apa cerita MTT ni? Nah, nampak? Dia pecah support, dia naik, sell. Okay, sini. Okay, lepas tu kau nampak tak? Saya marking sini. Kenapa saya marking sini? Sebab sini ada rejection yang kuat. Rejection yang mengejut. Faham tak? Saya tak nak rejection macam ni Saya tak nak rejection macam ni. Nampak? Rejection macam ni. Kecil. Saya tak nak. Saya nak kalau rejection tu terus keluar sebatang, terus keluar 2 batang, terus keluar 3 batang, 4 batang panjang-panjang. Nampak? Okay, lepas tu nampak kat sini. Harga dah tak nak turun tau. Okay, nampak Nampak tak? Ni, tiba-tiba ada candle menunjuk naik. Boom, kuat. Lepas tu dia turun, dia tak nak break support ni. Dia main lagi. Dia tak nak break support ni. Dia tak nak break support ni. 4 kali main. Kita dah macam, okay. So sekarang ni, harga dah tak boleh tembus sini, bawah ni. Harga dah tak boleh tembus support ni. Macam boleh buy. Tapi boleh ke buy? Masih bahaya nak buy, betul tak? Sebab apa? Direction adalah sell. So apa kita kena buat? Okay, sini ada satu resistance. Okay, tapi saya tak showkan resistance ni lah. Boleh, kita boleh. Tapi apa tak resistance ni, saya lagi pandang resistance ni sebab sini punya momentum kuat. Okay. So semuanya boleh kita buy apabila dia pecah resistance. Okay, nampak tak? Dia pecah je resistance ni. Seeloknya dia pecah resistance dekat M30 lah. Okay. Kalau tak tahan M30, M15 pun boleh lah. Sekejap, saya baca soalan. Dia kena pakai semua time frame tau. Korang kena multiple time frame. Korang kena buka H4, H1, M30, M15. Lagi besar, lagi tepat dan strong. Betul. Lagi besar, lagi tepat, lagi strong. Betul. Resistance tepat sell, support tepat buy. Indikator, saya tak main indikator. Kalau saya main, saya boleh share. Saya dulu pakai, tapi saya tak mahir. Dan saya tinggalkan. Tapi ada je kawan-kawan saya main indikator bagus-bagus. Okay. So nampak saya explain dulu. Dia dah pecah resistance. Dia turun, kita buy. Nampak? So ini adalah support yang baru. Nampak tak? Dia turun, kita boleh buy lagi. Okay, nampak tak? So ini resistance. Kalau dia pecah, kita boleh buy lagi. Nampak tak? Dia pecah, kita buy. Okay, nampak tak sini apa jadi? Kan harga nampak? Harga turun dengan kuat kat sini. Dia pecah support kita. Betul. So, sini adalah kita punya resistance lah, contohlah kan, resistance. Dia turun, naik, kita nak sell, betul. Tapi boleh ke sell? Momentum tengah buy. Betul tak? Jadi, kita kena tunggu. Nampak? Dia turun, dia datang balik dengan kuat.
So kita tak boleh buy sini, nampak? Dia terus pecah. Ini dia datang balik, dia naik lagi. Faham tak? So kalau apa-apa dekat resistant, kalau kita nak sell, kita kena bagi dia pecah support dulu, dia datang balik, dia kena pecah lagi support, baru kita masuk. Faham tak? Kena tengok momentum. Sebab sekarang ni kita pecah support, tapi kalau orang tengok belah kiri orang, biru, batang-batang. So nak sell memang bahaya lah. Okay, faham tak? Dia naik atas. Okay, nampak? Sini nampak dia pecah. So nampak sini. Dia turun, naik, turun, naik, turun. So nampak seller macam agak kuat lah. Nak kita kalau seller macam agak kuat. Faham tak? Jadi bila dia datang balik, kita sell, dia turun. Tapi dia keep on naik. Dia tengah sideways. Sampai kat sini. Nampak tak candle ni? Candle yang ada rejection kuat ni. Mengejut ni. Okay. So segala-galanya akan berubah apabila dia pecah benda ni. Nampak Dia pecah je zone ni, naik, kita sell. Nampak dia 76 ni. So kita nampak candle ni kan. Nampak dia turun. Korang tengok candle ni dia turun. Banyak. Dia macam belah-belah sini dia naik. Nampak dia jadi sell. Okay, saya baca dulu Kalau resistant nak makin bucu atas ke bucu bawah? Kalau resistant, kita makin bucu atas. Tapi, apabila kat resistant, kita nak sell, kita kena make sure dia pecah bucu bawah. Faham tak? Macam tu. Macam tengah uptrend sekarang. Kat sini. So, kita tengok gold sekarang tengah pacak. Saya tengok H4 ada terjun. Macam mana satu kita nak ambil resistant. H4 ambil, H1 ambil, F15 pun ambil. Lukis semua. Okay, saya cuba lukis trend line. Tengok apa dia. Okay, nampak tak sekarang ni? Nampak tak? Kat sini semua saya pecah jalan cerita M5 dan M15. M5, M15, M30 kan. H4 pun benda yang sama juga. Nampak tak? Sekarang ni trend besar adalah sell. Kan? So nampak tak? Dia naik macam mana kencang pun. Ujung-ujung mesti sell. Sebab apa? Dia nak follow time frame bapak dia. H4. Okay. So kat sini kita boleh nampak EU dah pecah trend line tau. Dia pecah trend line H4. Bukan pecah trend line H1. Ingat tak tadi saya tunjuk? Gold, pecah time frame, pecah trend line M15. Dia junam kan? Apabila dia pecah time frame, trend line M15, dia akan junam buat time M15 lah. Kalau dia pecah trend line H4, dia akan naik H4 nya. Dia nak betul-betul cantik, dia pecah trend line dan pecah resistance. Faham tak? Sekarang ni dia dah pecah dua benda. Trend line dan SNR. Nama apa ni? So, ada most probably macam mana pun harga masih dalam resisten lah. Cuma yang bahayanya dia dah sudah naik pecah trend line. So kalau sini dah agak risky lah kalau siapa yang masih wholesale. Okay EU dah pecah trend line, bukan menghampiri trend line lah. Okay. Sekarang ni sekejap, saya tengok sekejap Kita tengok daily.
Hmm, saya rasa kita cut loss lah EU ni. Cut loss lah. Resistance lagi tak pecah, maknanya trend still buy kan. Support pun tak pecah, trend still. Okay, Hakimi. Itu kalau tengah trend lah, faham tak? Maknanya kalau tengah uptrend, selagi tak pecah support, masih uptrend lah. Jangan kalau tengah downtrend, awak pergi usah support lah. Faham tak? Bila tengah downtrend, selagi tak pecah resistance, dia masih downtrend. Faham tak? Tapi kena tengok trend lah. Apa-apa SNR ni, support dan resistance, kena gabungkan dengan trend. Effect. Ada news, dia akan effect. Fundamental akan effect technical. Tapi macam mana ujung-ujung pun technical selalu betul. Okay. Nampak tak macam mana trade? Lain tak dengan korang? Tak apa, minggu depan kita recover. Sebab kita expected yang dia akan masih downtrend tau. Tapi tu lah. Saya tak boleh bagi jawapan lah benda tu. Sebab saya pun tak main fundamental. Saya takat tengok news je dekat Forex Factory. Faham tak? Yes, momentum sell masih kuat. Cuma sekarang ni yang buat kita risau adalah H4 dah close luar trend line. So ini sebenarnya adalah bad news lah. Nak hold kena kuat lah. Hold sampai SL kan. Nak tengok JJ pula boleh? Okay, tapi semua faham kan? Kena contoh lagi ni. Nak analisis lagi Nak tengok JJ boleh? Okay, gitu saja JJ Okay, let's go. Kita tengok Okay, kalau korang tengok daily, nampak tak? Momentum sell, momentum buy. Daripada bila? Daripada 19 Mac 2020. Nampak tak? Bye. Okay, kita cuba kaji sini Okay, nampak tak? Nampak ni tengah buy kuat kan? Tengah buy kuat, tiba-tiba dia junam. Boom. Terus sell. Kan? Okay. So mana? Sini adalah kita punya support. Contohlah waktu harga kat bawah kan. So mesti korang ingat macam support, dia naik, aku nak paku sell kat sini. Kita nak main reversal kan. Apa jadi? Dia pecah. Habis account. Rugi. So sebab tu kita kena kaji. Okay, kita kaji Kita masuk H1. Kita tengok dulu. Sini ada apa.
So sini ada support. Okay, masuk H1. So H1 tak nampak apa, masuk entity. Okay, nampak So kat sini dia turun. Nampak tak? Dia pecah support, dia naik, dia turun. Dia pecah support, dia naik, dia turun. Dia pecah support, dia naik, kat sini dia turun. Sampai kat support. Kat support ni kita boleh buy ke? Tak boleh. Kalau kita buy, kita bercanggah tau dengan trend. So kita kena bagi dia pecah satu resistance dulu. Tapi disebabkan GJ momentum terlampau kuat, nampak? Dia pecah, memang dia punya break tak pandang belakang. Dia break. Goal dengan GJ suka buat macam ni. Goal dengan GJ dia punya setup, dia suka pergi yang tak kembali. Tapi tak apa. Dia akan datang balik tak? Okay, kita tengok ni pula. Tengok ni. Nampak? Dia pecah, dia tak datang balik. Kurang ajar betul kan? Okay, kita tengok sini pula. Kali ni, dia pecah, dia datang balik. Cuba kalau korang tiba-tiba sell kat sini, apa jadi kat sini? Kan terus mati, betul tak? Okay, sekarang ni kat zone kita ni, zone sell ni. So apa kita kena buat? Kita kena tunggu dia pecah satu support ataupun pecah trendline, baru kita boleh sell. No breakout trendline, no breakout support, cannot sell. Faham tak? Follow trend. So bila dia pecah resistance, tempat kita sell, kita switch je lah buy. Dia datang balik, kita buy kat sini. Nampak? Kita buy. Naik. Sekarang momentum tengah buy lah. Okay, kita masuk balik H4. Kita tengah kaji nanti. Okay, sekarang ni, nampak tak ini? Kan dia junam yang kuat kan? Kita tengok belah sini ada apa. Ada zone sell. Kan? Kita nak sell kan? Zone sell. Sini pun zone sell. Kan, betul tak? Ini semua tempat-tempat sell lah. Tapi boleh ke kita sell? Tak boleh. Cuba korang tengok. Tengok betul-betul. Nampak tak? Dia masuk resistance. Lepas tu nampak? Tak ada pecah apa-apa pun. Nampak? Dia keep on naik. Sampai kat zone 1 dia pecah. Sampai zone sini. Ada apa-apa berlaku? Dia naik, dia pecah lagi. Sampai zone kat kemuncak ni, baru dia buat pening dia sideways. So kita nak sell kan sekarang. Kita nak sell, kita kena cari trend line. So lukislah trend line. Trend line sini tak ada pula, tak cantik. Ada ke trend line? Saya cuba cari. Nampak trend line. Sini, sini, ni. Dia dapat sini kan. Dia break, trend line, dia naik sini, kita sell sini. Tapi dia tak ada break mana-mana support lagi. Okay, saya nampak yang boleh sell adalah dekat. Ni saya padam Saya padam. Okay, dia nampak tak? Ini satu support. Support yang naik mengejut kan. Dia pun support. Tak ada satu dia ambil, nampak? Dia ni, dia tu pecah. Dia pecah. Dia tu tuju ke bawah. Sekejap, saya masuk M15 je. Kat mana nak masuk sekejap Kita cari harga sekejap. So tak ada tempat nak entry tau. Kalau tak ada yang confirmation yang strong lah. Melainkan kat sini lah. Nampak tak? Dia sampai resistance. Dia pecah trend line.
Kat sini kita sell. Daripada yang support lah, dia memang pecah tak kasih muka ni. Junam. Faham tak? Korang tengok kat sini. Berapa setup sell ni? Ni setup sell, sell. 3, 4, 5 setup sell. Resistance dia pecah sampai atas kali, baru sell. Sebab apa? Sebab ada pecah trend line. Faham tak? So itu maksud saya, kena follow trend. Jangan simply main reversal. Nak main reversal, ada cara dia. Kena tunggu dia pecah trend line atau pecah SNR, baru boleh masuk. Betul, yang latest tu kan sir, nampak macam pattern yang sir ajar, betul? Betul, yes. Direction adalah sell. Tapi GG ni kau hajar, dia nak naik, dia nak ambil tempat paling hujung tak? Goal pun sama. Suka main hujung-hujung. Nampak? Dia dah naik atas, dia dah bagi junam macam gila ni. Maknanya dia dah patah balik kepada direction asal dia, iaitu sell lah. Nampak kan ni turun kuat kan? Tengok. So dia pecah ni, nampak? Dia pecah support. Kita sell. Okay, kita tengok, kita kaji belah sini kita kaji belah sini. Masuk H1. Okay, apa kau nampak? Ini satu support. Mana lagi? Kan? Nampak? Dia turun. Nampak tak? Ni support kan? Ini resistant. Dia pecah support. Dia datang balik. Okay, ni support. Nampak tak? Dia turun. Tiba-tiba dia naik mengejut. Lepas tu dia turun, dia naik mengejut. Dia tak nak pecah tu ni. So momentum tengah buy ni. Tapi H4 nampak sell kat sini. Boleh ke tiba-tiba sell? Kalau tiba-tiba sell, dia pecah macam ni. Dia buat gila macam sebelah ni. Tak nak kan? So tunggu. Kita masuk M30. Kita tengok jalan cerita. Apa Muhammad ni nak buat sebenarnya. So nampak tak sini? Ada support. Dia naik mengejut, dia dipecahkan. Faham tak? Dia pecah. Nampak kat sini kita boleh sell. Okay. Tapi sementara itu boleh je sell bawah-bawah ni. Nampak? Sebab dia dah follow direction kan. Dia follow direction simple je lah. Kita sell. Nampak? Pecah ni. Sell. Sampai dia apa? Dia naik mengejut. Lepas tu dia tak nak pecah. Ini kita kena usah. Nampak? Dia naik mengejut. Dia turun. Dia tak nak bocor ni. Dia naik sini balik. So dia naik. Boleh ke terus buy? Tak boleh kan? Kena bagi dia pecah ni tu. Nampak tak? Dia dah pecah ni. Dia turun. Kita buy. So momentum adalah buy untuk sementara waktu. Sambung-sambung kat sini. Benda sama juga. Bagi dia pecah. Dia datang balik. Kita sell. Okay, faham Nampak tak? Macam mana saya main? Macam mana saya main? Follow direction je. Tapi korang, benda ni korang kena back test tau. Kena banyak kali tengok. Bagi faham daripada daily. Apa jalan cerita daily. Apa jalan cerita H4. Apa jalan cerita H1. Apa jalan cerita M30. Faham tak? Kena main multiple time frame. Semua time frame ada jalan cerita dia. Okay? Actually benda ni advance tau. Ilmu advance. So macam saya pun dah buat dengan korang nak dekat 6-7 kelas kan. Jadi saya fikir kita dah boleh masuk advance kot. So kita ajar advance sikit. Faham? Ramai orang terlampau suka belajar setup power semua kan. Tapi direction tak ada. Memang MC, confirm MC. Komen kan? Saya tunjuk kan?
Macam ni. Ini setup sel ni. Nampak tak? Setup sel. Apa jadi? Setup sel. Ini semua setup sel ni. Tapi apa-apa DJ buat kepala gila dia. Nampak? Ini setup sel. Setup tanpa direction, sia-sia je. Faham tak? Okay. Faham Kan? Betul. Benda ni sangat membantu. So, korang make sure backtest tau. Banyak kali cakap, make sure backtest. Sebab tanpa backtest, ilmu ni hanya sia-sia je. Okay? Direction tu sangat penting. Ingat ni tempat sel kan? Resistant. Dia naik, kita kena make sure dia pecah trend line atau pecah satu support, baru boleh sell. Faham tak? Sama juga, naik, kita kena make sure macam ni yang turun. Apa aku buat ni? Kan? Ini tempat buy betul tak? Support. Kita kena make sure dia pecah trend line ataupun pecah resistance, baru buy. Faham? Benda tu kalau tak ada, jangan buy. Takut nanti dia jadi macam ni. Macam JJ, nampak tak? Macam ni kan? Semua je langgar. Apa yang ambil, dia ambil ujung-ujung. Faham? Okay? Okay, saya ada record dan saya akan share nanti. Hello, dengar tak? Masih dengar tak apa saya cakap? Okay, saya akan share dalam group. Okay, boleh tak kalau semua bagi saya feedback tentang kelas malam ni? So, saya boleh buat feedback dan nanti kita boleh borak lagi 5 minit ke? Hello, dengar tak?
Okey, mantap. Okey. So, jadi terputuslah kan. Sekejap, okey. So, sebelum saya nak tamatkan kelas ni, korang nak ada apa-apa ke? Kita boleh bual dalam 5 ke 10 minit kalau korang nak saya explain apa-apa ke. Ada soalan ke? Betul. Ilmu malam ni memang pelengkap kelas yang lepas. Sebab kelas yang lepas saya banyak ajar teori SNR, teori trendline, cara nak entry. Tapi tanpa direction, kita akan lost. Faham tak? Tahu direction, kita boleh buat. Boleh, stepping boleh. Stepping main macam tu lah. Tengok H4, tengok H1, apa cerita, pecah ke M5, M15, M30. Tapi kena rujuk atas, faham tak? Korang tak boleh tak rujuk. Kalau korang main M30, M5, tiba-tiba dia pacak sebatang, korang terkejut. Faham tak? Betul, H1, H4. Betul. 3 highest point and 3 lowest point. Macam tu. Ada 3 bukit lah. Okay. Oi, check lah semua pair. Memang kena check semua pair. Nak tahu apa cerita. Mestilah banyak loss. Confirm lah. Itu pasti. Okay. Kira pip. Kira pip tu senang je. Betul-betul. Perlu ke untuk intraday untuk tengok semua time frame? Perlu Adi Kasim, tapi awak kena utamakan H1, H4 daily. Paling banyak loss, adalah ribu-ribu. Sebab saya dulu kan, dulu belajar, banyak pergi belajar dengan orang kan, ambil personal coaching semua. Diorang banyak ajar setup, faham tak? So macam tu lah. Saya ajar breakout, belajar endorphin lah, belajar inilah itulah kan. Tapi direction tak ada. So kat situ lah ruginya, faham tak? Nampak resistance, sell. Nampak support, sell. Tapi bila saya sell kat resistance pecah. Pada resistance daily tu, pecah juga. Buy kat support bocor. Rupa-rupanya tak tengok momentum candle kan, tak tengok, tak kaji. Itu problemnya. Tentu je. So direction ni, kalau korang reti main direction, money management, korang tak reti trade pun mesti profit. Betul. Korang relax, korang chill. Okay? Korang lagi satu, itulah. Satu, kena jaga emosi tau. Jaga emosi, jaga mindset. Jaga satu penting. Lagi satu, korang kena latih mata. Mata untuk tengok trend. Jangan latih mata nak tengok setup je. Dulu saya punya mata nampak setup je. Saya tak nampak trend. Jadi tak kisah trend, saya bedal buy sell kan. Kena profit besar. Tapi tak konsisten. Hari ni profit besar, esok rugi besar. Kena macam tu. Esok profit besar, lagi 2 hari rugi besar. Macam bodoh.
kan. Lama-lama bingung. Apa jadi dengan aku ni? Mak bapak dah tanya lah, kawan-kawan dah tanya kan. Kau betul ke main forex ni? Macam tu. Dia ada ragu-ragu kan. Kita pun bila kawan-kawan family cakap yang tu, kita pun lagi ragu kan. Betul ke apa aku buat ni? Kan? Macam tu kan, dah terfikir-fikir kan. So betul bila dah jumpa direction ni, it's a life changing lah. Saya jarang share benda ni. Tapi dengan korang saya share lah. Okay? Candle panjang 2 batang tak apa. Boleh. Janji momentum, faham tak? Maknanya kita price break candle momentum. Itu maksud saya, faham tak? Price break candle momentum. Nampak tak ni kan? Nampak dia reject momentum kuat sell. Kan? So marking kan? Nampak tak? Price break benda ni je. Ini setup kita punya. Kita tahu. Kalau dia break ni, kita boleh je. Tapi nampak macam tak kuat. Masih ragu-ragu sebab momentum sell kan. Tapi dia dah break candle momentum kuat. Kita tahu lah. Boleh baik sini. Macam tu lah. Semua saya marking break candle momentum. Nampak ni? Sini kan? Tengok. Saya tarik sebelah apa jadi. Nampak tak? Price break candle momentum kuat. Faham tak? Naik, dia tu pacak. Faham tak? Sebab tu nak marking SNR pun ada cara. Sebab everywhere is support dan resistance. Kalau kita tak tahu mana zone yang kuat, kita akan juling lah nak marking mana. Okay? Betul. Pair mana yang mudah buat marking? Pair major pair. Euro USD, GBP USD, AUD USD, NZD USD, USD CAD, USD CSF, USD JPY. Tapi pair-pair tu tak agresif lah. Tapi selamatlah untuk belajar. Next week topik apa? Saya ingat next week saya nak ajar chart pattern lah. Nak kongsi korang pasal chart pattern, double top, double bottom, HMS. Itu semua penting ke tau. Itu semua pun adalah confirmation. Confirmation. Dia ada sebab kalau berlaku. Itu penting tak tau. Nanti saya akan bocorkan dengan korang. Orang lain kalau belajar pasal SNS ada dua lah. Satu SNS setup, satu SNS confirmation. Chart pattern ada dua. Satu chart pattern setup dan chart pattern confirmation. So saya rasa saya akan kongsi dua benda tu. Okay? Dia ada dua, chart pattern dengan candlestick pattern. Saya kurang main candlestick pattern. Saya lebih kepada chart pattern. Jadi candlestick pattern saya pakai, tapi saya tak mahir. So saya tak boleh ajar. Macam mana cara paling senang nak tengok direction? Trend line. Trend line adalah cara paling senang. Marking SNR momentum kuat. Marking SNR momentum kuat untuk dipecahkan. Faham tak? Faham tak? Untuk dipecahkan. Saya boleh buka ni. Nampak tak? SNR momentum kuat ni hanyalah rujukan buat kita. So apabila dia dipecahkan, kita tahu trend tengah buy. Nampak tak? Saya marking ni, so saya tahu. Ni pecah, ini kita bedal. Faham tak? Saya marking macam tu. Nampak sini kan? Dia pecah, datang balik, kita boleh buy. Nampak tak ni? Ni candle kuat nampak. Dia pecah, kita sell. Nampak? Lepas tu dia dah masuk momentum asal dia kan. So kita sell lah. Naik sikit sell, naik sikit sell, naik sikit sell, naik sikit sell. Sampai dia naik, dia turun, tiba-tiba dia naik mengejut. Dia turun balik, dia tak nak pecah zone ni. Ini kita dah kena start hati-hati. Kan tu lah. Nampak tak ni? Dia pecah.
candle mengejut ni kan. Candle momentum ni. Kita marking untuk jadi pecahkan, jadi panduan. Nampak dia pecah, kita boleh buy. Okay? Yes. Betul. Cara paling senang tengok direction adalah trend line, okay? Pakai trend line. Saya tunjuk contoh. Nampak tak? Ini kan trend line sell. Nampak dia menurun kan? Nampak tak? Bila trend line tengah menjunam macam ni, selagi dia tak pecah trend line ni, korang sell. Nampak? Momentum sell. Sampai dia dah kat bawah dah stuck ni, nampak dia dah naik, dia pecah baru buy. Nampak? Naik sikit sell. Nampak dia makin lama makin menurun. Dia akan buat bukit makin bawah, bukit makin bawah, bukit makin bawah, bukit makin bawah. Nampak? Naik. So gabungkan trend line dengan direction. Sangat bantu. Okay? Alright guys. Saya tamatkan kelas malam ni. Minta maaf kalau ada kekurangan. Minta maaf sebab saya start lambat. Ada technical problem tadi. PC problem. So, saya harap korang semua back test lah. Dan train untuk jadi lebih bagus. Okay, see you next week tau. Jangan tak masuk. Invite kawan-kawan lain masuk. Free je kot. Bye-bye. Assalamualaikum.